Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Tetapi bagaimana kita memastikan bahwa diam atau perkataan kita mencegah rasa tidak hormat dan penghinaan? Itu bukan semata-mata tentang kuasa atau kedudukan. Ia tentang merangkumi prinsip yang telah bertahan dalam ujian masa. Hari ini kami mendedahkan 7 cara yang mendalam diilhamkan oleh ajaran Nabi Muhammad untuk mendapatkan penghormatan dengan cara yang menaikkan semangat semua orang di sekeliling Anda. Mari kita ubah penghormatan daripada sesuatu yang Anda tuntut menjadi sesuatu yang Anda perintahkan secara semula. Jadi, 1. Berlaku adil dan saksama. Bersikap adil. Tidak adil adalah prinsip asas dalam Islam. Ditekankan dengan kuat oleh Nabi Muhammad. Beliau memberi amaran kepada kita dengan kata-kata, manusia, waspadalah terhadap ketidakadilan, karena ketidakadilan akan menjadi kegelapan pada hari penghakiman. Pernyataan yang kuat ini mengingatkan kita bahwa tindakan ketidakadilan boleh membawa kepada akibat yang teruk di akhirat, membayangi satu jiwa pada hari ketika cahaya mewakili kebenaran dan kebenaran. Oleh itu adalah penting untuk kita berusaha untuk berlaku adil dalam semua interaksi kita. Sama ada dalam urusan perniagaan, hal keluarga, atau persahabatan. Apabila Anda mengamalkan keadilan, Anda bukan sahaja menyelaraskan diri Anda dengan jangkaan ilahi, tetapi juga mendapat penghormatan orang sekeliling Anda. Orang ramai secara semula jadi tertarik dan menyanjung tinggi individu yang melayan orang lain dengan saksama dan saksama. Dengan menegakkan keadilan, Anda menjelmakan integriti moral yang dipegang oleh Islam. Dan integriti ini memupuk reputasi yang boleh dipercayai dan terhormat. Kedua-duanya dalam di mata Allah dan di mata manusia. 2. Menunjukkan rasa hormat untuk mendapatkan penghormatan Nabi Muhammad. Menekankan kepentingan belas kasihan dan penghormatan. Merentas semua peringkat umur dengan sabdanya, baginda bukan dari kalangan kita yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak muda kita dan hormat kepada orang tua kita. Ajaran ini menggariskan kepentingan memperlakukan semua orang dengan baik dan menghormati tanpa mengira usia mereka. Apabila Anda menunjukkan rasa hormat, sama ada dengan mendengar dengan teliti, bercakap dengan baik, menawarkan tempat duduk Anda kepada seorang yang lebih tua, atau melibatkan diri dengan sabar dengan golongan muda. Anda bukan sahaja mengikut prinsip utama Islam, tetapi juga menunjukkan contoh kepada orang lain. Rasa hormat yang Anda tunjukkan bertindak seperti cermin, mencerminkan kembali kepada Anda daripada orang sekeliling Anda. Ia mengajar bahwa penghormatan itu diperolehi melalui tindakan yang terhormat, mewujudkan kitaran saling menghormati dan marwah dalam semua interaksi Anda. 3. Jangan sekali-kali membuat janji palsu. Nabi kita yang dikasihi memberi pengajaran yang kuat apabila baginda berkata, adalah lebih baik bagi seorang lelaki untuk memberitahu pembohongan daripada membuat janji dan tidak menepatinya. Ini menekankan akibat yang teruk dari membuat komitmen yang gagal ditepati. Dalam ajaran Islam, amanah dan boleh dipercayai adalah kebaikan asas. Apabila Anda membuat janji, ia bukan sekadar pernyataan santai. Ia adalah satu ikatan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada Anda. Gagal memenuhi janji itu boleh merosakkan reputasi Anda dengan teruk, dan kebolehpercayaan oleh itu adalah penting untuk berpikir dengan teliti sebelum membuat sebarang komitmen. Memastikan Anda boleh dan akan memenuhinya. Dengan berbuat demikian, Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan untuk diri sendiri. Yang seterusnya,
membina rasa hormat yang berkekalan di kalangan rekan sebaya dan komuniti Anda. Kebolehpercayaan dalam menunaikan janji Anda membuatkan orang lain berasa dihargai dan mengukuhkan integriti pribadi Anda yang merupakan kunci kepada pendapatan dan menjaga rasa hormat. 4. Bercakap benar dan bijaksana. Nabi Muhammad dinasihatkan bercakap perkataan yang baik atau berdiam diri. Panduan ini menekankan kepentingan memilih kata-kata kita dengan berhati-hati dalam pergaulan seharian kita. Adalah penting untuk bercakap hanya apabila kita mempunyai sesuatu yang positif atau membina. Untuk dikatakan, ini bukan sahaja menghalang kemudaratan, tetapi juga memastikan bahwa kata-kata kita membina jambatan, bukannya membakarnya. Apabila Anda bercakap, pastikan kata Anda benar dan bertimbang rasa. Tanya diri Anda sama ada apa yang Anda fikirkan untuk mengatakan adalah benar, perlu, dan baik. Dengan berkomunikasi secara jujur, dengan kebijaksanaan, Anda mewujudkan persekitaran kepercayaan dan mendapat penghormatan orang di sekeliling Anda. Orang lebih cenderung untuk mendengar dan menghargai pendapat Anda apabila mereka tahu Anda bercakap dengan integriti dan bertimbang rasa di luar memupuk rasa hormat. Komunikasi yang bijak boleh meredakan konflik yang berpotensi dan memperbaiki hubungan. Ia membantu dalam mengekalkan suasana yang tenang dan damai di rumah dan di tempat kerja. Ingat, kata-kata mempunyai kuasa untuk menyembuhkan atau menyakiti. Dengan memilih untuk bercakap dengan bijak, Anda menyumbang kepada kesejahteraan orang lain di sekeliling Anda. Lebih-lebih lagi, amalan ini selaras dengan ajaran Islam yang meletakkan yang kuat penekanan kepada akibat ucapan kita. Rasulullah juga berkata, seorang mukmin akan dicapai dengan perwatakannya yang baik, tahap ganjaran yang sama seperti yang dia capai melalui perbuatan baiknya. Oleh itu, biarkan kata-kata Anda mencerminkan watak Anda yang terbaik dan kepercayaan melalui komunikasi yang penuh perhatian. Kami dapat memastikan bahwa kata-kata kami bukan sahaja didengar, tetapi juga dihormati dan dihargai. 5. Kuatkan integriti Anda. Nabi Muhammad tidak berdusta. Menegakkan integriti bermakna jujur dan ikhlas dalam setiap perkara yang Anda lakukan, dari cara Anda bercakap, bagaimana Anda bertindak. Apabila tidak, seseorang memerhati, ia melibatkan membuat pilihan yang tepat, walaupun sukar, bukan hanya apabila ia mudah. Integriti adalah seperti suara yang membimbing Anda. Ia memastikan tindakan Anda secara konsisten, mencerminkan nilai Anda. Apabila orang melihat bahwa Anda adalah seorang integriti, mereka lebih mempercayai dan menghormati Anda. Reputasi Anda sebagai seseorang yang boleh dipercayai dan jujur akan mendahului Anda, membuka pintu dan memupuk hubungan yang bermakna. Itulah sebabnya mengekalkan integriti dalam setiap aspek kehidupan Anda bukan sahaja membentuk watak yang kuat, tetapi juga mendapat penghormatan yang mendalam daripada orang lain. Lebih-lebih lagi, integriti membawa kepada kehidupan yang aman dan kepuasan. Apabila Anda menyelaraskan tindakan luaran Anda dengan moral dalaman Anda, keselarasan antara kepercayaan dan tingkah laku ini bukan sahaja mengukuhkan keazaman pribadi, tetapi juga memberi inspirasi kepada mereka di sekeliling Anda. Orang ramai secara semula jadi tertarik kepada individu yang kehidupannya telus dan yang katanya sepadan dengan perbuatan mereka. Justru integriti bukan sekadar kebaikan pribadi, tetapi suara komunal yang menerangi jalan bagi orang lain, menjadikan interaksi sosial Anda lebih lancar dan banyak lagi. Memenuhi nilai murni ini dengan sepenuh hati boleh mengubah cabaran menjadi peluang untuk berkembang, dan salah faham
menjadi platform untuk dialog, mengukuhkan kepentingan integriti dalam memupuk kehadiran yang hormat dan bermaruah. 6. Biarkan tindakan Anda bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Kata-kata yang indah tentang Nabi Muhammad dengan indahnya merangkum intipati pengabdian yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang paling dicintai manusia menurut Allah adalah orang yang paling memberi manfaat, dan yang paling dicintai perbuatan menurut Allah ialah kamu membawa kebahagiaan kepada seorang sesama muslim. Kenyataan yang mendalam ini menekankan kepentingan tindakan dalam kehidupan kita. Tindakan sememangnya bercakap lebih kuat daripada kata-kata, karena ia meninggalkan kesan yang berkekalan kepada orang lain dan mencerminkan niat dan watak sebenar kita untuk menjelmakan ajaran ini. Pertimbangkan bagaimana tindakan seharian Anda boleh memberi manfaat kepada orang lain di sekeliling Anda, sama ada membantu jiran, menjadi sukarelawan dalam komuniti Anda, atau sekadar mengucapkan kata-kata yang baik kepada seseorang yang memerlukan. Tindakan ini membina jambatan muhibah dan memahami ia mempamerkan kedalaman iman Anda dan kekuatan perwatakan Anda dengan cara yang nyata yang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata sahaja. Apabila Anda berusaha untuk membawa kebahagiaan kepada orang lain, Anda bukan sahaja menaikkan semangat mereka, tetapi juga memperkayakan kehidupan Anda sendiri. Kegembiraan memberi dan tindakan melayani tanpa mementingkan diri mencipta kesan riak, meningkatkan kehidupan orang lain sambil mengukuhkan pertumbuhan moral dan rohani Anda sendiri. Amalan ini sejajar dengan prinsip belas kasihan Islam dan merupakan cara yang ampuh untuk mendapatkan penghormatan dan kekaguman daripada orang lain. Dengan membiarkan tindakan Anda bercakap, Anda menunjukkan nilai-nilai yang Anda junjung tinggi dan mengajak orang lain untuk mengalami kehangatan dan kemurahan hati semangat Islam. 7. Mendidik diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad diistiharkan secara mendalam. Menuntut ilmu adalah kewajiban ke atas setiap muslim. Fatwa yang kuat ini menggariskan penghormatan yang mendalam Islam terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan, meletakkan mereka sebagai tonggak utama dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Dalam tradisi Islam, pencarian ilmu bukan semata akademik, usaha, tetapi tugas suci yang meningkatkan kefahaman seseorang tentang ketuhanan, alam semesta, dan kemanusiaan. Pendidikan dalam Islam adalah menyeluruh dan pelbagai aspek. Ia merangkumi pemerolehan ilmu etika rohani, sosial, dan praktikal. Pendekatan holistik ini direka untuk memupuk individu yang baik, bulat, yang bukan sahaja mahir dalam sains agama, tetapi juga mahir mengemudi kerumitan dunia modern. Menuntut ilmu memperkasakan individu, membolehkan mereka menyumbang dengan bijak kepada mereka, masyarakat, dan bertindak sebagai penjaga keadilan dan moral dalam masyarakat. Bagi umat Islam, mendidik diri sendiri adalah perjalanan sepanjang hayat yang bermula dari awal kanak-kanak dan berterusan sepanjang hayat seseorang. Ia melibatkan proses pembelajaran yang berterusan, merenung, dan mengaplikasi. Perjalanan ini tidak terhad kepada sistem pendidikan formal, tetapi meluas kepada pembelajaran kendiri, bimbingan, perhubungan, dan persekitaran pembelajaran tidak formal. Sama ada melalui pembacaan buku, menghadiri kuliah dan seminar, atau terlibat dalam dialog dengan sarjana dan rakan sebaya. Setiap pengalaman pendidikan dihargai, namun menuntut ilmu tidak dilihat sebagai usaha individualistik. Dalam Islam, ia berkait rapat dengan kemaslahatan masyarakat. Berkongsi ilmu sama pentingnya dengan memperolehnya. Nabi Muhammad menggalakkan umatnya menyebarkan ilmu, menyatakan, sampaikan dari saya. Walaupun satu ayat mengajar orang lain, sama ada dengan menyampaikan hikmah, menasihati,
atau memberi peluang pendidikan dianggap sebagai perbuatan yang mulia yang memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Perkongsian ilmu boleh dalam pelbagai bentuk. Boleh jadi formal sebagai pengajaran di sekolah dan universiti, atau sebagai tidak formal sebagai tunjuk ajar kepada kanak-kanak dan orang dewasa dalam komuniti seseorang. Ia juga boleh menjadi tentang menyumbang kepada perbincangan dalam mesyuarat komuniti, menulis artikel, atau mencipta kandungan dalam talian yang menyedarkan dan mendidik orang lain tentang isu penting. Manfaat perkongsian ilmu ini adalah berlipat kali ganda. Pada peringkat pribadi, ia memperkayakan guru sebagaimana pelajar, mengukuhkan pemahaman guru. Pada peringkat masyarakat, ia memupuk budaya wacana terdidik, kritis berpikir, dan membuat keputusan termaklum. Masyarakat yang menghargai pendidikan dan perkongsian ilmu sering berada di barisan hadapan dalam inovasi sosial dan teknologi, dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Dalam dunia di mana salah faham tentang Islam berleluasa, umat Islam yang berpendidikan boleh memainkan peranan penting dalam merapatkan jurang. Dengan mahir dalam dua ajaran Islam dan pengetahuan duniawi, mereka boleh mengemukakan pandangan yang lebih tepat dan bernuansa iman mereka kepada dunia yang lebih luas. Menuntut ilmu dalam Islam adalah perintah ilahi yang menjanjikan pertumbuhan pribadi, pembangunan masyarakat, dan kemajuan masyarakat. Dengan mematuhi perintah ini, melengkapkan diri mereka untuk memberi sumbangan yang bermakna kepada dunia, mendidik diri sendiri, dan berkongsi pengetahuan ini dengan orang lain adalah tindakan iman dan perkhidmatan yang mendapat penghormatan dan memudahkan perubahan positif. Peranan luas yang dimainkan oleh pendidikan dalam pandangan dunia, Islam menggariskan potensinya untuk mengubah kehidupan individu dan seluruh masyarakat. Membuat menuntut ilmu bukan sekadar kewajiban pribadi, tetapi misi ketamadunan. Melaksanakan prinsip-prinsip abadi ini yang berakar umbi dalam ajaran dan kebijaksanaan Nabi Muhammad boleh memberi kesan yang mendalam dan positif pada bagaimana orang melihat dan melibatkan diri dengan Anda dalam kehidupan seharian Anda. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Anda bukan sahaja meningkatkan watak Anda sendiri, tetapi juga menyumbang untuk mewujudkan persekitaran yang lebih hormat dan harmoni di sekeliling Anda. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami untuk pandangan yang lebih berharga, dan sila kongsi video ini untuk membantu menyebarkan message hormat dan positif kepada orang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Semoga Anda dikurniakan ketenangan dan kebaikan juga.